أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Maksudnya, dan sesiapa yang melakukan perbuatan keji yakni zina di antara perempuan-perempuan kamu, maka carilah 4 orang lelaki di antara kamu yang menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Kemudian kalau keterangan-keterangan saksi-saksi itu mengesahkan perbuatan tersebut, maka kurunglah mereka perempuan yang berzina itu di dalam rumah hingga mereka sampai ajal matinya, atau hingga Allah mengadakan untuk mereka jalan keluar dari hukuman itu. Dan mana-mana 2 orang di antara kamu yang melakukan perbuatan yang keji itu setelah sabit kesalahan mereka, maka hendaklah kamu menyakiti keduanya. Kemudian jika mereka bertaubat dan memperbaiki keadaan diri mereka yang buruk itu, maka biarkanlah mereka, kerana sesungguhnya Allah adalah sentiasa menerima taubat, lagi amat luas rahmatnya. Sesungguhnya penerimaan taubat itu disanggup oleh Allah hanya bagi orang-orang melakukan kejahatan disebabkan sifat kejahilan, kemudian mereka segera bertaubat. Maka dengan adanya 2 sebab itu, mereka diterima Allah taubatnya. Ingatlah, Allah sentiasa mengetahui lagi amat bijaksana. Dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selalu melakukan kejahatan hingga ia salah seorang daripada mereka, hingga apabila salah seorang daripada mereka hampir mati, berkatalah ia, sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini, sedangkan taubatnya itu sudah terlambat. Dan demikian juga hanya orang yang mati sedang mereka tetap kafir. Orang yang demikian kami telah sediakan bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ayat yang kita baca ni, bahagian yang pertama menyatakan hukuman terhadap mereka yang berzina sebelum turunnya hukum hudud. Sebelum adanya hukum hudud, inilah hukumnya. Sementara waktu dipakai hukum ini. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna 4 minkum. Dan perempuan-perempuan yang melakukan kekejian, yang melakukan zina, maka datangkan saksi 4 orang saksi. Mesti disahkan oleh 4 orang saksi. Saksi yang adil, yang melihat zina itu berlaku, kemaluan itu berzina, bukan bertindih-tindih saja, berpeluk-peluk saja. Mesti lihat dengan nyata berzina kemaluannya. Fa in syahidu, jika 4 orang saksi itu menyaksikan zina itu berlaku,
Fa'amsikuhunna fil buyut. Kurung mereka dalam rumah, penjarakan. Zaman dulu tak ada penjara, pakai kurung dalam rumah. Hatta yatawaffahunna, sehingga mati, penjara seumur hidup. Ini hukuman sebelum turunnya hukum hudud. Aw yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah menjadikan bagi mereka satu jalan yang lain. Selepas itu Allah Ta'ala turunkan surah An-Nur, dan ayat yang dinasahkan bacaannya dikekalkan hukumannya. Sepakat ulama-ulama yang muktabar. Yang pertama mengikut ayat Quran, yang berzina, yang belum kahwin disebab sebanyak 100 kali. Disebut dalam surah An-Nur 100 sebatan. Yang telah berkahwin direjam sehingga mati. Yang sudah berkahwin direjam sehingga mati, rejam dengan batu sehingga mati. Ini pada hukum yang mutaakhir. Yang pada awalnya, yang belum kahwin disebat 100 kali dibuang negeri, dibuang daerah. Kemudian yang sudah kahwin disebat 100 kali direjam sehingga mati. Kemudian hukum yang akhir sekali yang dipakai oleh para ulama, sebab 100 kali dan direjam sehingga mati mereka yang sudah kahwin. 100 kali ini yang belum kahwin. Mengapa begitu hukuman yang keras terhadap berzina? Kerana berzina ini merosakkan keluarga, merosakkan kesihatan manusia, menyebabkan penyakit yang berjangkit pada anak isteri, berjangkit pada orang lain pula. Merebakkan macam-macam penyakit yang disaksikan pada hari ini berpunca dengan zina. Berzina, berliwat jadi penyakit. Berkahwin tak jadi penyakit. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Kita kena sedar, kita terima. Dengan sebab itu hukuman yang keras dikenakan kepada mereka yang berzina. Sehingga yang belum kahwin 100 sebatan. Mengapa dia sebab begitu banyak sekali? Untuk menghilangkan dosanya. Bila dia berzina, dia menikmati seluruh jasadnya dengan nikmat bersetubuh itu. Dihilangkan dosa dengan hukuman-hukuman itu. Dia sebab sehingga 100. Di mana sebatannya dalam Islam lain sebatan undang-undang sibil pada hari ini. Sebatannya bunyi 100 kali. Tetapi tidak boleh mencederakan kulit. Tak boleh mencederakan. Cuma di tengah khalayak untuk memalukan. Memalukan. Bila orang ramai menyaksikan jadi pengajaran pada orang lain. Maka hukum Islam tidak mencederakan. Kena faham. Bunyinya banyak. Hari ini bunyi nak rotang. Tapi sekali rotang, macam nak mati. Ini undang-undang yang ada. Itu salah, tak betul. Undang-undang Islam tidak boleh mencederakan untuk mengaibkan, memalukan dia saja. Kita kena sedar. Hukuman ini mestilah ada saksi yang adil. 4 orang saksi melihat kemaluan itu berzina. Kalau tak melihat, tak sah jadi saksinya. Berpeluk-peluk saja tak sah jadi saksinya. Diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lepas mayat subuh, Sayyidina Umar kata, aku tengok ada sepasang orang lelaki orang puan duduk berpeluk-peluk. Bilakah aku hukum dia? Hukum dia dengan hukum hudud. Lalu seorang sahabat, tak silap Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin, sekiranya Amirul Mukminin tidak boleh membawa 4 orang saksi, kami akan sebat Amirul Mukminin sebanyak 80 kali. Sayyidina Umar kata, aku tak tengok apa pun, kata Sayyidina Umar. Tarik balik. Kalau tuduh tak ada 4 orang saksi, orang yang tuduh ni kena sebat 80. Orang yang tuduh tu kena sebat. Ataupun ada 3 orang saksi je, 3-3 kena sebat 80. 80 sebatan. Ini bukan mudah nak tuduh orang. Ini Islam cukup-cukup jaga dalam masalah ini. Nak jatuh hukuman payah.
Masih ada 4 orang saksi yang melihat betul-betul. Mereka yang jahat sungguh, siapa orang boleh tengok, siapa 4 orang. Ini memang jahat sungguh. Tak boleh sungguh. Itu. Jelas hukumannya. Jadi, bila aw yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah Ta'ala jadikan bagi mereka jalan yang lain, turunnya hukum hudud. Sebelum hukum hudud ditahan dalam rumah seumur hidup. Walladhani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma, dan orang yang melakukan, 2 yang melakukan, lelaki dan perempuan, maka hukumlah keduanya, sakitilah keduanya, hukum keduanya dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Lelaki dan perempuan dua-dua kena hukum belaka, dua-dua orang tu dengan hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ada perbincangan ulama. Ulama Imam Ta'akhir mengatakan hukum rejam dengan mati ni boleh tukar dengan tembok. Tembok dengan senapang sampai mati, tukar. Daripada rejam dengan batu, ada ulama mengatakan pakai tembok, biar dia mati sikit. Dia mati sikit. Dan kita lihat dalam hadis bagaimana Nabi payah nak jatuhkan hukuman. Sumaid bin Malik, seorang lelaki datang menghadap Nabi, wahai Rasulullah, saya telah berzina, hukum saya, suruh rejam dia dah kahwin dah. Nabi tanya, adakah dia mabuk, adakah dia gila? Sahabat kata dia tak gila. Rasulullah lari, lepas tu mari peluk, Rasulullah, saya ni berzina, hukum saya. Nabi kata, dia mabuk ke? Lalu sahabat cium mulut dia, ada bawa arak ke tak? Tak ada bawa arak, dia tak mabuk. Nabi awak tak tahu. Lepas tu maya asar. Semaya asar dengan Nabi, sudah maya asar, mari pula, Rasulullah, hukum saya. Nabi kata, memaya asar dengan aku dah kat tadi. Belum memaya asar, Tuhan ampunkan dosa-dosamu. Tuhan ampun dosamu, memaya asar dengan aku. Lepas tu, mari pula Rasulullah, hukum saya. Oleh kerana nyata dia ni bukan mabuk, sampai 4 kali mari. Bukan dipaksa, tak dipaksa. Dia serah diri betul-betul. Lalu Nabi pun suruh rejam Ma'id bin Malik sehingga dia mati. Ada orang beritahu ke Nabi, Rasulullah, masa kami rejam dia fikir bangun nak lari. Lepas tu kami kejar dia. Nabi kata, pasal apa mau kejar? Jangan kejar, biar dia lari lah. Biar dia lari. Beliau dia nak tarik balik pengakuan dia. Ini siapa begitu sekali? Biar dia lari. Dia tarik balik pengakuan dia. Siapa begitu? Itu Ma'id bin Malik Al-Ghamidiyah, perempuan yang mengandung, datang, ya Rasulullah, saya mengandung berzina. Nabi kata, balik sehingga melahirkan anak. Polis dari cari dia, tak ada orang cari dia, mari sendiri datang, Rasulullah, ni anak saya, sudah lahirkan anak, hukum saya. Nabi kata, balik hingga mu susukan anakmu. Susu anak lama mana 2 tahun, mari lagi, Rasulullah, ni anak saya boleh makan dah, makan sendiri. Lalu Nabi kata, ada ke orang sanggup jaga anak dia? Lalu ada orang sanggup ambil anak akak, baru Nabi hukum dia. Nabi hukum. Bila dilaksanakan hukum rejam, ada orang maki. Nabi kata, jangan maki. Sesungguhnya taubat dia ditimbang dengan 70 penduduk Madinah. Lebih afdal taubat dia lagi, Nabi kata. Tuhan terima taubat dia. Dengan begitu, bila banyak orang, bila ada berlaku, mungkin Nabi pun bersabda. Nabi kata, barang siapa yang melakukan dosa ini, sekiranya tidak diketahui oleh orang, maka sembunyikan antara dia dengan Allah Ta'ala, bertaubat. Tak payah serah dirilah. Bertaubat dia dengan Allah Ta'ala itu lebih afdal daripada dia mendedahkan dosa dia pada orang. Ini disebut dalam hadis. Jadi nak jatuh hukum ni bukan mudah dalam Islam. Fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma. Jika sekiranya jiwa orang yang berzina itu melakukan kebaikan dan mereka berpaling tak berzina lagi, fa'ridu anhuma, biarkan keduanya. Innallaha kana tawwabar rahima.
Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Allah Ta'ala menerima taubat. Allah Ta'ala sebut taubat itu, innamat taubatu 'ala Allahi alladhina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat itu tanggungjawab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mewajibkan dirinya menerima taubat orang yang bertaubat. Siapa begitu sekali? Orang yang mengerjakan kejahatan dengan kejahilannya. Mana kejahilan ni bukan makna dia tak tahu. Dia tak tahu tu satu perkara. Ulama mengatakan bila dia buat maksiat, dia hilang ingatan dia, hilang perhitungan dia, maka jahil macam orang jahil lah juga. Tak dapat kawan nafsu je, macam orang jahil lah. Summa yatubuna min qarib, dia bertaubat serta-merta. Fa ulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Allah Ta'ala terima taubat mereka. Allah Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Disebut dalam hadis, sekiranya hamba-Ku datang kepadaku sepenuh bumi dosa dalam keadaan berlari, aku datang kepadanya lebih segera lagi, sepenuh bumi keampunan. Tuhan kata ini keampunan Allah Ta'ala kepada mereka yang beriman. Orang yang bertaubat, dosa dia banyak mana pun, kalau dia bertaubat sungguh-sungguh, Tuhan terima taubat dia. Ini keampunan Allah Ta'ala kepada mereka yang beriman sahaja. Orang kafir tak ada guna taubat. Kalau orang tu ada iman, dia buat dosa besar ke dosa kecil dia, Tuhan terima taubat dia. Ini Allah Ta'ala Maha menerima taubat. Dan Allah Ta'ala gembira kepada hamba-Nya yang menerima taubat. Laksana gembiranya seorang hamba yang sesat di padang pasir, di atas kenderaannya penuh dengan bekalan. Tiba-tiba bekalannya hilang, binatangnya buat lari bekalan itu, menyebabkan dia tengok binatang dia hilang, bekalan dia tak ada. Di tengah padang pasir tak ada makanan. Maka sedihlah, tunggu mati saja. Dia pejam mata dia, tiba-tiba tengok bekalan binatang tak ada cokoh depan dia. Kerana tak lalu suka, lalu dia latah. Dia suka tengok bekalan, dia latah. Ya Allah, aku Tuhanmu, mu hamba aku, balik. Terbalik, dia kata dia Tuhan pula, Tuhan tu hamba dia. Terlatah bercakap itu. Tuhan lebih gembira daripada itu lagi, kepada hamba-Nya yang bertaubat. Ini sebut bagaimana Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebut dalam hadis-hadis yang banyak. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu la'an. Tidak ada taubat bagi orang yang mengerjakan kejahatan sehingga hampir mati, nampak malaikat maut nak ambil nyawa. Mati dah, nyawa sampai ke halqam dah. Ghargharah, nyawa sampai ke halqam. Qala inni tubtu la'an, sekarang aku bertaubat dah. Tuhan tak terima taubat. Pintu taubat ditutup. Disebut dalam hadis, Allah Ta'ala tutup pintu taubat bila ghargharah, bila nyawa sampai ke halqam, baru bertaubat, tak terima taubat dah. Ataupun bila matahari naik dari arah barat, matahari dah naik daripada timur dah, daripada barat, mana dunia akan kiamat bila-bila masa saja. Pada masa itu baru nak bertaubat, Tuhan tak terima taubat dah. Taubat ditolak bila nyawa sampai ke halqam. Selagi nyawa belum sampai ke halqam, Tuhan terima taubat. Tua dah lagi nak suruh bertaubat. Tak apa, Tuhan terima lagi. Tua lah. Asal nyawa belum sampai ke halqam. Walalladzina yamutuna hum kuffar. Begitu juga Tuhan tak terima taubat orang yang mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir baru nak bertaubat, Tuhan tak terima taubat dah. Macam Firaun dah nak mapuh dah, barulah nak bertaubat, Tuhan tak terima. Ulaika atanna lahum azaban alima, mereka itu kami sediakan untuk mereka azab yang sangat pedih. Wallahu alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan jalan paksaan. Dan janganlah kamu menyakiti mereka dengan menahan dan menyusahkan mereka, kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian apa yang kamu telah berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah kamu dengan mereka, yakni isteri-isteri kamu itu, dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu merasai benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya, kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedang Allah hendak menghendaki pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Dan jika kamu hendak mengambil isteri baru, menggantikan isteri lama yang kamu ceraikan, sedang kamu telah pun memberikan kepada seorang di antaranya isteri yang diceraikan itu harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil sedikit pun daripada harta itu. Patutkah kamu mengambilnya dengan cara yang tidak benar dan yang menyebabkan dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu tergamak mengambilnya kembali pemberian itu, pada kasih mesra kamu telah terjalin di antara satu dengan yang lain, dan mereka pula, isteri kamu itu, telah punya mengambil perjanjian yang kuat daripada kamu. Ayat yang pertama, ayat-ayat yang dibaca ini, Allah Ta'ala mengharamkan amalan jahiliyah. Di zaman jahiliyah, bila suami mati, maka waris-waris para isteri memegang isteri yang ditinggalkan oleh suaminya, sama ada dia kahwin ataupun dia tahan perempuan itu tak boleh kahwin dengan orang lain, bahkan mengambil harta-harta daripada perempuan itu dengan cara yang zalim. Ini amalan jahiliyah. Allah Ta'ala memerintah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum an tarithun nisaa kurha, tak halal bagi kamu, haram bagi kamu mewarisi perempuan secara paksa. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi'aqdi ma ataytumunna ila an ya'tina bi fahishatin mubayyinah, dan jangan kamu menyusahkan mereka. Supaya kamu mengambil sesetengah daripada apa yang kamu beri pada mereka. Perempuan itu ada harta, ambil harta perempuan itu pula, kecuali perempuan itu melakukan kekejian, berzina, melakukan kemungkaran. Kamu boleh cegah kemungkaran dia, tahan kemungkaran dia, ambil tindakan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dengan hukum Allah. Jangan ambil peluang nak dapat harta. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan perempuan itu dengan cara yang baik. Bila perempuan itu jadi isteri kamu, berumah tangga, bergaul dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya, adab yang baik. Jangan berkelahi, jangan balas, jangan cerah mudah-mudah. Fa in karihtumuhunna fa'asa an tahru sya'an waj'alallahu fi khairan katsira. Jika kamu membenci mereka, membenci perempuan itu dengan sebab-sebab yang tertentu, jangan mudah cerah. Mudah-mudahan apa yang kamu benci Allah Ta'ala tukar perkara lebih baik yang banyak kebaikan pada kamu. Di sana perkara yang tersirat, yang kamu tak tahu ada kebaikan perempuan itu, kamu sabuk sekejap. Jangan mudah cerah. Bercerah jangan mudah-mudah.
kecuali tidak ada jalan yang lain, mereka bercerai. Maka bercerailah dengan cara yang baik. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Jangan kamu lupa kebaikan yang pernah ada antara kamu. Walaupun bercerai, walaupun janda kita, kebaikan dia jangan dilupakan. Jangan sebut hak huduh-huduh, hak buruk-buruk saja. Ingat kebaikan dia. Ingat kebaikan. Biasanya kalau dah cerai je, habis sebut hak huduh-huduh sajalah. Ini akhlak yang tak molek. Jadi hubungan persaudaraan sebagai orang Islam hendaklah diteruskan, hendaklah dijadinkan. Walaupun bercerai, walaupun berpisah. Ini kena sedar, selagi dia orang Islam, hubungan saudara Islam tu ada. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'an ata'khudhunahu buhtan wa isman mubina wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Jika sekiranya kamu hendak menukar isteri dengan isteri yang lain, bila kamu nikah lain pula, kamu cerai isteri dulu, maka janganlah kamu ambil hak belanja memberi ke orang perempuan itu. Gomo belanja hak nikah hari itu. Ambil balik belanja hak nikah hari itu. Ini tidak boleh. Diharamkan. Kerana sudah ada milik kepada perempuan itu. Tidak boleh. Jika kamu dah beri pada mereka sepikul emas banyaknya, maka jangan kamu ambil daripada sedikit pun. Adakah? Kalau ambil juga, ini satu keji dan dosa yang nyata di sisi Allah. Bagaimana kamu boleh ambil pakai fatak khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kamu boleh ambil belanja yang kamu beri itu padahal kamu telah bergaul dengan dia, bersetubuh dengan dia, berseronok dengan dia, dan kamu telah akad nikah dengan suatu perjanjian yang kuat dengan nama Allah. Kamu akad nikah, tiba-tiba ambil balik belanja itu. Tak boleh. Walau mahal mana sekalipun kamu letak belanja, jangan ambil balik belanja itu. Hak pada perempuan. Disebut dalam kisah Sayyidina Umar bila melihat belanja mah kahwin mahal sangat belanja nikah. Saya pernah kata tak tahan ni, kalau mahal sangat belanja nikah ni. Nanti Sayyidina Umar kata, kalau mahal sangat ni, aku akan rapah sebahagian masuk dalam Baitul Mal. Saya Umar marah. Kerana mahal dah harta belanja nikah, orang payah nak nikah, jadi sulit. Lalu Sayyidina Umar nak menghakkan belanja mahal kahwin ni. Tiba-tiba seorang perempuan bangun menegur, wahai Amirul Mukminin. Amin tak dengar firman Allah Ta'ala, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'an ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Tuhan dah sebut dalam Al-Quran. Jika kamu nak tukar isteri yang lain dan kamu pergi belanja sepikul emas, Tuhan kata sepikul emas, maka jangan kamu ambil pada sedikit pun. Kalau kami ambil, kamu laku dosa yang besar. Ikut pandailah dia nak uji mahal kepada kami, kata perempuan tu. Dia nak nikah kami, nak letak belanja mahal. Kau suka dia lah. Sudah jadi hak kami. Tuhan dah sebut dalam Quran. Tak boleh ambil balik. Menandakan belanja-belanja ni ikut pandailah. Nak beri banyak, orang perang agama banyak. Sayyidina Umar tercengang. Bila perempuan tu baca ayat Quran, Sayyidina Umar kata, asabatil mar'ah wa akhta Umar. Perempuan ni betul, Umar salah, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengaku salah. Tarik balik cadangan dia. Walaupun ini yang berlaku, tetapi dari siasah syariah, kita kena sedar. Jangan kita buat benda yang memayahkan perkahwinan. Menyebabkan payah nak kahwin, letak beranda mahal-mahal, akhirnya pakai duit kahwin. Jadi rosak, jadi punah masyarakat, tak boleh. Ini zaman Sayyidina Umar, zaman masyarakat yang kuat berpegang dengan agama. Masyarakat yang zuhud, yang tak mengejar dunia. Zaman sekarang ni tak ada zuhud dah, ni kau, zaman orang kau. Jadi kita kena kawal. Kena pandai sendiri-sendirilah. Mudahkan perkahwinan itu
supaya jangan jadi masalah. Jangan masalah. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Maksudnya, dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang telah diperisterikan oleh bapa kamu, kecuali apa yang telah berlaku pada masa yang lalu. Sesungguhnya perbuatan itu adalah suatu perkara yang keji dan dibenci oleh Allah serta menjadi seburuk-buruk jalan yang dilalui dalam perkahwinan. Diharamkan kepada kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang berikut: ibu-ibu kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan saudara-saudara bapa kamu dan saudara-saudara ibu kamu dan anak-anak saudara kamu yang lelaki dan anak-anak saudara kamu yang perempuan dan ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu dan saudara-saudara susuan kamu dan ibu-ibu isteri kamu dan anak-anak tiri yang dalam pemeliharaan kamu dari isteri-isteri yang kamu telah campuri. Tetapi kalau kamu belum campuri mereka isteri kamu itu dan kamu telah pun menceraikan mereka, maka tiadalah salah kamu berkahwin dengannya. Dan haram juga kamu berkahwin dengan bekas isteri anak-anak kamu sendiri yang berasal dari benih kamu, dan diharamkan kamu menghimpunkan dua beradik sekali atau untuk menjadi isteri-isteri kamu, kecuali yang telah berlaku pada masa yang lalu. Sesungguhnya Allah adalah amat pengampun lagi amat mengasihani. Ayat-ayat yang kita baca ini menyatakan haramnya berkahwin dengan perempuan yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala, tak boleh berkahwin dengannya. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan jangan sekali-kali kamu berkahwin dengan perempuan yang pernah dikahwini oleh bapa-bapa kamu. Sebaik saja akad nikah dengan perempuan itu, walaupun orang Melayu kata mak tiri, haram berkahwin, tak boleh, haram selama-lamanya. Ini jelas. Malaikat apa yang berlaku di zaman jahiliah, ini kerja orang jahiliah zaman dulu. Sesungguhnya itu adalah sangat keji, sangat buruk, dimurka oleh Allah, jalan yang paling buruk. Diharamkan seseorang berkahwin dengan isteri bapa dia, tak boleh kali, walaupun orang Melayu kata mak tiri, tak boleh, kecuali zaman jahiliah. Ulama mengatakan ayat ini ada sebab nuzulnya. Bila seorang sahabat di kalangan Ansar berkahwin seorang perempuan, kemudian dia mati, lalu anak dia nak kahwin
dengan mak tiri dia. Mak dia kata, tak boleh, aku nak tanya Nabi dulu. Mak tiri dia jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, anak tiri saya nak kahwin dengan saya. Dia orang baik. Dia orang baik, orang saleh kalangan kaumnya. Tetapi saya rasa dia ni macam anak saya juga, kata perempuan ini. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Ayat yang diturunkan mengharamkan seseorang itu berkahwin dengan bekas isteri ayah dia. Tak boleh sekali-kali. Diharamkan oleh Allah. Diharamkan lebih lagi seseorang itu berkahwin dengan isteri Nabi. Isteri Nabi. Kerana Nabi ini lebih pada ayah lagi dalam hubungan kita dengan Nabi. Hubungan sahabat dengan Nabi lebih daripada hubungan anak dengan ayah. Maka Allah mengharamkan berkahwin ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna. Mereka ni lebih pada ibu kita, tak boleh. Diharamkan. Wa azwajuhu ummahatukum. Isteri-isteri Nabi adalah ibu-ibu pada kamu. Tegas dalam Quran. Tak boleh. Dengan sebab itu bila sebut isteri Nabi disebut dengan Ummul Mukminin radhiyallahu anhu. Ibu kepada orang yang beriman. Diharamkan. Allah Ta'ala mengajar akhlak yang mulia dalam hubungan kemanusiaan. Zaman jahiliah dia buat perkara ni. Jahiliah tak boleh kira. Orang Majusi, orang kafir Majusi dengan anak berkahwin juga. Itu jahiliah. Teruk menatang. Tak boleh. Manusia ada penghormatan. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan kamu berkahwin dengan ibu-ibu kamu. Ibu yang melahirkan kamu sendiri haram kamu kahwin dengannya. Wa banatukum, dan anak-anak perempuan kamu haram. Wa akhwatukum, dan adik-beradik kamu haram. Wa ammatukum, dan ibu-ibu saudara sebelah ayah, adik-beradik ayah kamu. Wa khalatukum, dan adik-beradik ibu kamu. Belah ayah, belah mak saudara, pak saudara haram, tak boleh sekali-kali. Tak boleh sekali. Wa khalatukum wa banatul akhi, dan anak-anak saudara kamu, anak saudara kita sendiri, tak boleh, haram. Wa banatul ukhti, dan anak-anak saudara perempuan kita, tak boleh, diharamkan. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu yang menyusu kamu. Bukan ibu kamu, ibu susu kamu, perempuan menyusu kamu. Wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudara-saudara persusuan kamu tak boleh kahwin. Ini jadi perbahasan hangat kalangan ulama. Perbahasan hangat kalangan ulama. Susu, berapa kali susu? Ada ulama mazhab mengatakan sekali susu saja haram. Ada ulama mengatakan 3 kali susu baru haram. Ada ulama mengatakan 5 kali susu baru haram. Untuk ambil ihtiyat, ambil basi, pakai sekali susu lah. Sekali susu lah tur haram. Walaupun ada mazhab kata 5 kali susu. Kerana menyusu ni satu penghormatan yang sangat besar. Maka pilih yang sekali susu, itu lebih baik. Sebaik saja seduk susu sekali susu, maka haram berkahwin dengannya. Kemudian menyusu ni mestilah budak yang menyusu, bukan orang tua menyusu. Pergi apa ni, orang tua pergi susu, isak susu, tak boleh dah. Ada ulama kata 2 tahun. Ada ulama kata dah apalah selajak 2-3 bulan, kira lagi. Ada ulama mengatakan selagi kanak-kanak, bukan mesti 2 tahun, lebih 2 tahun. Selagi dia menyusu tak lepas susu, dia bersusu dengan perempuan, dia anggap susuan lah, tak boleh. Dalam bab ni ada cerita seorang badui, disebut dalam kitab tafsir. Seorang badui, rambut ubang dah rambut. Orang badui tua, bini dia sakit bekok kopek.
Bini dia sakit, tangan dia pun isak. Isak susu bini dia. Tenang. Terus berjumpa dengan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Tanya, Abu Musa al-Asy'ari ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi bukan sebarangan. Tapi sahabat dia banyak pergi perang lah. Mengaji kurang sikit. Orang banyak mengaji Abdullah bin Mas'ud. Tapi Abu Musa al-Asy'ari pun alim juga. Alim baqira'at, alim bukan tak alim. Tapi ada lebih alim lagi. Dia tanya orang Badui. Badui ni macam-macam cerita. Pelik-pelik semua dia ni, orang Badui ni. Dia tanya, Abu Musa, saya ni salah hisap susu bini saya masuk nak tekuk. Musa kata, sudahlah, cerah dah dengan bini mu. Tolak baik dah. Sudah dah. Abu Musa kata. Tak apalah, aku nak tanya Abdullah bin Mas'ud. Lalu tanya Abdullah bin Mas'ud. Dia tanya, Abdullah bin Mas'ud kata, hei, Abu Musa, rambut ubang dah nyusu lagi ke? Dah rambut ubang dah nyusu lagi ke? Orang tak panggil rodek dah. Abu Musa kata, aku tak mau tanya dah. Tak mau tanya dah, malu nak tanya soalan-soalan ini. Jadi itu kisah yang menarik disebut dalam kitab tafsir. Jadi diharamkan berkahwin dengan adik-adik susu. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu mertua kamu tak boleh haram. Macam ibu kita, walaupun bini kita mati dah bercerai dah. Wa rabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna, dan anak-anak tiri kamu, anak-anak beristeri kamu yang kamu bersetubuh dengan isteri kamu itu. Ini ada segi. Anak-anak tiri kamu yang kamu bersetubuh dengan isteri kamu diharamkan. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum, dan jika kamu tidak bersetubuh dengan isteri kamu itu, tidak menjadi salah pada kamu. Mati dan duduk lagi, kahwin dengan anak pula, tak jadi salah. Ini dia sebut pengecualian. Wa halailu abnaikum, dan isteri anak-anak kamu, menantu-menantu kamu diharamkan. Alladzina min aslabikum, anak-anak yang kamu lahirkan daripada sulbi kamu diharamkan, tak boleh. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan diharamkan kamu kumpul dua beradik jadi isteri. Tak boleh, Tuhan kata. Kumpul dua beradik jadi bala. Tuhan tak benar sekali-kali. Nak kahwin dua-dua adik-beradik, tak boleh. Kecuali di zaman jahiliah. Innallaha kana ghafurar rahima, kecuali mati seorang, kahwin orang lain pula, itu lain cerita. Nak kumpul tak boleh. Innallaha kana ghafurar rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam.